Tuan-tuan dan puan-puan, anda semua tentu tahu bahawa tauhu dikenali sebagai daging dari ladang, bukan? Itulah sebabnya ramai orang yang mengambil tauhu setiap kali makan atau menambahkannya ke dalam sup atau kari mereka. Walau bagaimanapun, tauhu yang lazat dan dimakan untuk kesihatan ini boleh bertukar menjadi racun yang boleh merosakkan buah pinggang anda dan menjadikannya keras seperti batu jika digabungkan dengan makanan tertentu. Malah, ramai warga emas yang datang berjumpa saya telah kehilangan kesihatan buah pinggang mereka sepenuhnya selepas memakan kombinasi ini sepanjang hidup mereka tanpa sebarang syak wasangka. Tauhu itu sendiri tidak bersalah. Masalahnya terletak pada makanan yang dimakan bersamanya. Saya sendiri telah menyaksikan banyak kali bagaimana keadaan buah pinggang pesakit menjadi jauh lebih baik hanya dengan menukar makanan yang mereka makan bersama tauhu. Izinkan saya berkongsi kisah sedih Puan Halimah, seorang warga emas berusia 68 tahun yang dikejarkan ke wad kecemasan pada pukul 2 pagi beberapa hari yang lalu. Demi menjaga kesihatan, beliau sentiasa menghidangkan tauhu yang diperbuat daripada kacang soya di atas meja makannya setiap hari berbanding daging berlemak. Beliau adalah orang yang sangat yakin dengan kesihatannya. Namun pada malam itu, beliau tiba-tiba merasakan sakit yang amat sangat di pinggangnya seolah-olah mahu patah, berpeluh dingin dan berguling-guling di lantai sebelum dibawa dengan ambulans. Beliau mengalami batu karang yang dikatakan lebih sakit daripada sakit bersalin. Keputusan ujiannya amat mengejutkan. Ureter, iaitu saluran yang membawa air kencing dari buah pinggang tersumbat oleh ketulan batu yang tajam dan bengkak teruk dan fungsi buah pinggangnya telah menurun secara drastik ke tahap yang kritikal. Jadi mengapa perkara ini berlaku? Puncanya ialah batu karang yang dikenali sebagai kalsium oksalat. Yang menghairankan, punca utama yang merosakkan buah pinggang warga emas ini bukanlah tauhu itu sendiri. Masalahnya ialah lauk pauk yang biasa beliau makan bersama tauhu di meja makan setiap hari. Saya Dr. Muhammad Adam, pakar nefrologi yang telah merawat ramai pesakit buah pinggang secara langsung di bilik bedah dan wad kecemasan di Malaysia dan luar negara selama 25 tahun. Tahukah anda bila keadaan yang paling menyedihkan bagi saya semasa memakai kod doktor dan bertemu pesakit setiap hari? Iaitu apabila makanan yang dipercayai baik untuk kesihatan dan disediakan dengan teliti, sebaliknya menjadi racun dan mengancam nyawa pesakit kerana kurangnya pengetahuan di dapur. Saya berharap anda yang menonton video ini hari ini tidak akan sekali-kali mengalami penderitaan yang dahsyat seperti Puan Halimah. Di sini saya ingin membuat satu permintaan yang sangat penting. Saya dengan rendah diri memohon anda untuk menekan butang suka berbentuk ibu jari di bawah video ini sekarang juga. Satu suka daripada anda boleh membantu menyampaikan amaran penting ini kepada warga emas yang lain melalui algoritma YouTube dan mencegah tragedi menyedihkan seperti yang menimpa Puan Halimah. Ia tidak memerlukan sebarang kos, jadi percayalah pada saya dan sila tekannya. Baiklah, mulai sekarang saya akan memberitahu anda secara terperinci tentang makanan terburuk yang tidak boleh dimakan bersama tauhu untuk melindungi buah pinggang anda dan sebaliknya kombinasi ajaib yang boleh memulihkan buah pinggang. Sila beri tumpuan sehingga akhir. Sebelum saya memberitahu anda tentang makanan tidak serasi, yang pertama yang merosakkan badan kita ada satu prinsip yang sangat penting yang perlu kita fahami. Bagaimanakah anda rasa keadaan buah pinggang anda sekarang? Biar saya berikan satu analogi untuk memudahkan pemahaman. Bayangkan anda menggunakan penapis pembersih vakum di rumah anda setiap hari selama 60 tahun tanpa pernah membersihkan atau menukarnya sekalipun. Apakah yang akan terjadi pada penapis itu? Mungkin ia akan tersumbat sepenuhnya dengan habuk sehingga udara tidak dapat melaluinya atau ia akan usang di sana sini dengan lubang-lubang besar. Malangnya inilah keadaan penapis buah pinggang anda iaitu glomerulus bagi anda yang berusia 60-an dan 70-an yang sedang menonton video ini. Semasa muda, buah pinggang ibarat penapis yang sangat halus dan kuat. Jadi walaupun makanan berprotein tinggi seperti tahu masuk, ia akan menyerap nutrien dan menapis keluar sisa melalui air kencing dengan lancar. Namun seiring dengan peredaran masa, apabila usia melepasi 70 tahun, tisu penapis ini menjadi lebih nipis selepas melalui proses penapisan beratus juta kali dan fungsinya menurun lebih daripada separuh. Dalam keadaan ini, apakah yang akan berlaku jika anda makan tauhu secara sembarangan seperti semasa muda atau seperti yang disyorkan oleh orang lain? Hanya dengan berfikir bahawa ia baik untuk badan, tauhu adalah makanan yang kaya dengan protein tumbuhan dan purin sehinggakan ia digelar daging dari ladang. Walau bagaimanapun, dalam proses metabolisme nutrien ini, ia secara tidak langsung menghasilkan sisa nitrogen.
Apabila buah pinggang masih baru, ia mudah memproses sisa ini, tetapi bagi buah pinggang yang sudah tua dan letih, proses ini sendiri menjadi beban yang sangat berat. Sisa protein yang tidak dapat diproses akan terapung di dalam darah menjadikannya pekat dan akhirnya merobek penapis apabila ia cuba melalui lubang penapis yang usang secara paksa. Inilah sebabnya mengapa air kencing anda berbuih atau badan anda bengkak selepas makan. Tambahan pula, apabila usia meningkat, jumlah pengeluaran asid perut juga menurun secara drastik kepada separuh daripada tahap semasa muda. Dalam keadaan di mana enzim pencernaan tidak mencukupi dan penapis buah pinggang pula lemah jika cara pengambilannya juga salah. Ia bukan seperti mengambil ubat berkhasiat tetapi sama seperti menuang racun ke dalam badan anda. Badan anda tidak lagi seperti dahulu, tetapi jika anda tidak berhati-hati dengan makanan yang anda ambil hanya kerana semangat anda masih muda, buah pinggang anda lah yang akan menanggung akibatnya. Sekarang sila cuba buka pintu peti sejuk anda. Adakah terdapat lauk bayam yang hijau segar dan menyelerakan diletakkan bersebelahan dengan lauk tahu putih jika ya anda harus segera memisahkannya jauh-jauh seolah-olah mereka adalah keluarga yang terpisah? Apabila kita bercakap tentang hidangan sihat, kita sering membayangkan nasi bijirin penuh tauhu yang dimasak ringkas dan bayam yang dicelur yang dikatakan kaya dengan vitamin. Terutamanya apabila tiada selera makan, ramai orang di Malaysia suka mencampurkan nasi tauhu dan bayam bersama sambal di dalam mangkuk besar dan memakannya sebagai nasi campur. Walau bagaimanapun malangnya bagi warga emas berusia 60 tahun ke atas yang fungsi buah pinggangnya tidak lagi seperti dahulu, tindakan mencampurkan kedua-dua bahan ini dalam satu suapan adalah sama seperti membina sebuah kilang yang menghasilkan batu keras di dalam perut. Biar saya terangkan dengan sangat mudah dan jelas mengapa gabungan dua benda yang baik boleh menjadi racun. Bayam yang turut digemari oleh Popeye mengandungi bahan yang dipanggil asid oksalik dalam jumlah yang jauh lebih tinggi berbanding sayur-sayuran lain. Sebaliknya tauhu iaitu daging dari ladang kaya dengan kalsium yang menguatkan tulang kita. Apabila dimakan secara berasingan, kedua-duanya adalah nutrien yang sangat baik dan mendapat markah penuh. Namun apabila kedua-duanya bertemu di dalam perut, ia memulakan satu gabungan kimia yang sangat menakutkan. Apabila kalsium dan asid oksalik bertemu, ia menghasilkan sisa yang dipanggil kalsium oksalat tidak larut iaitu kristal yang tajam dan keras seperti serpihan kaca yang tidak larut dalam air dan tidak dapat dihadam. Orang yang muda dan mempunyai buah pinggang yang sihat yang boleh menapis air dengan lancar setiap kali minum, mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan komponen batu karang yang sangat kecil melalui air kencing atau najis. Walau bagaimanapun, seperti yang saya analogikan sebelum ini, keadaan adalah sama sekali berbeza bagi buah pinggang anda yang mempunyai penapis yang usang dan berlubang selepas digunakan selama 60 tahun. Batu-batu kecil yang tidak dapat disingkirkan ini akan terkumpul sedikit demi sedikit di bahagian paling dalam buah pinggang yang dipanggil pelvis renal atau di saluran sempit yang membawa air kencing turun iaitu ureter. Cuba bayangkan di dalam buah pinggang anda yang lembut itu terdapat batu-batu tajam seperti serpihan kaca yang tertanam dan menggesil isinya. Apabila ia semakin membesar dan menyentuh saraf, ia menjadi batu karang dan kesakitannya amat dahsyat dan menyeksakan sering dibandingkan dengan sakit bersalin. Malah pada suatu hari ketika saya bertugas di wad kecemasan, ada seorang pesakit berusia 70 kosong yang masuk sambil merangkak di lantai sambil memegang rusuknya. Beliau berkata bahawa beliau sangat mengambil berat tentang kesihatannya, jadi beliau memasak dan makan sup tauhu dengan bayam setiap pagi. Selepas pemeriksaan, didapati buah pinggangnya dipenuhi dengan banyak batu. Dan setiap kali batu itu bergerak, ia menyebabkan kesakitan seperti ditikam dengan pisau. Pesakit itu memegang tangan saya dan menangis tersak-esak. Doktor, saya hanya makan sayur-sayuran dan kekacang yang baik untuk kesihatan. Mengapa badan saya menghasilkan batu keluhnya dengan rasa tidak puas hati? Di hadapan air matanya, saya sebagai seorang doktor berasa sangat sedih tetapi saya terpaksa memberitahunya dengan tegas. Makcik, walaupun bahan-bahannya baik, jika gabungannya salah, ia boleh menjadi racun. Terutamanya bukan sahaja bayam, tetapi sayur-sayuran seperti sawi Swiss atau ubi bit juga tinggi dengan kandungan oksalat dan tidak serasi dengan tauhu. Sesetengah orang bertanya sama ada tidak mengapa jika bayam dicelur dalam air mendidih kerana oksalatnya akan hilang. Memang benar bahawa mencelur boleh mengurangkan kandungan oksalat dengan banyak. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang fungsi buah pinggangnya sudah berada di tahap kritikal atau lemah, jumlah oksalat yang sedikit pun boleh menjadi pencetus yang membawa maut. Oleh itu, cara yang paling selamat dan pasti ialah jangan sesekali menghidangkan bayam di atas meja makan apabila anda makan tauhu.
adalah bijak untuk menyimpan bayam jauh di dalam peti sejuk pada hari anda makan tauhu dan mengeluarkan tauhu dari meja makan pada hari anda makan bayam. Buah pinggang anda adalah organ yang senyap. Ia akan menahan sakit tanpa mengeluarkan sebarang jeritan sehinggalah ia dipenuhi batu berdarah dan tersumbat. Apabila kesakitan bermula, ia sudah terlambat. Jika anda terbiasa meletakkan lauk bayam di sebelah tauhu semasa menyediakan makan malam ini, hentikan serta-merta. Tindakan kecil untuk berhenti itu adalah insurans terbesar dan paling pasti yang akan menghalang anda daripada terbaring di atas meja bedah yang sejuk. Baiklah, di sini saya ingin anda membuat satu janji yang sangat penting dengan saya. Sila tinggalkan 2 perkataan dalam huruf besar di ruangan komen di bawah video ini sekarang juga. Ingat, ini bukan sekadar menulis komen. Sambil menulis 2 perkataan ini, ia adalah satu ritual di mana anda memberikan arahan yang kuat kepada otak anda. Mulai hari ini, saya tidak akan makan tauhu dan bayam bersama-sama. Saya tidak akan menghasilkan batu di dalam buah pinggang saya. Jangan anggap ia sebagai sesuatu yang menyusahkan. Angkat telefon anda sekarang dan tuliskan ingat demi diri anda sendiri. Amalan dan tekad kecil anda itu akan menghasilkan buah pinggang yang sehat dan bersih 10 tahun dari sekarang. Terdapat satu lagi kesilapan yang lebih biasa daripada bayam malah berlaku setiap hari di hampir semua meja makan rakyat Malaysia. Apabila kita memesan sup tahu lembut di restoran atau membuat tahu goreng di rumah, ada sesuatu yang kita biasa potong dan taburkan dengan banyak di atasnya, iaitu daun bawang. Telah menjadi seperti satu peraturan tidak bertulis dalam masakan Malaysia bahawa daun bawang hijau mesti diletakkan di atas tauhu putih agar warnanya cantik dan kelihatan menyelerakan. Walau bagaimanapun, mulai hari ini demi kesihatan tulang dan buah pinggang anda harus memisahkan pertemuan antara tauhu yang lazat dan daun bawang yang pedas ini dengan tegas. Saya pasti ada di antara anda yang mendengar ini dan bertanya, "Doktor, daun bawang kan baik untuk selesema dan peredaran darah, kenapa tak boleh makan dengan tauhu?" Betul, daun bawang itu sendiri adalah bahan masakan yang hebat, tetapi masalahnya ialah kecekapan. Apakah sebab utama anda bersusah payah memilih tauhu berbanding daging apabila usia semakin meningkat? Bukankah ia untuk mengambil kalsium yang banyak terkandung dalam tauhu bagi mengisi tulang yang berliang dan mencegah osteoporosis? Namun, saat anda memotong dan menambahkan daun bawang ke dalam tauhu yang berharga ini, anda sebenarnya melakukan perkara yang sama seperti membuang khasiat tauhu yang anda beli dengan wang anda sendiri ke dalam tong sampah. Daun bawang mengandungi sejumlah besar fosforus sulfur dan asid oksalik yang telah saya sebutkan tadi. Apabila kalsium daripada tauhu cuba diserap oleh badan kita, bahan-bahan dalam daun bawang ini akan memintas kalsium, mengubahnya menjadi bahan buangan dan menyingkirkannya keluar dari badan. Ini mungkin tidak menghasilkan racun, tetapi ia adalah tabiat pemakanan yang sangat merugikan yang menghakis dompet dan kesihatan anda. Apabila anda melepasi usia 60 tahun, tulang adalah nyawa. Jika kalsium tidak sampai ke tulang, tulang akan menjadi semakin lemah dan badan kita akan terpaksa mengeluarkan kalsium dari tulang dan menghantarnya ke dalam darah untuk menampung kekurangan kalsium. Pada masa ini, buah pinggang anda yang sudah tua dan letih terpaksa bekerja lebih masa sepanjang malam untuk menapis kalsium yang tiba-tiba meningkat dalam darah. Akhirnya, tabiat makan tauhu dengan banyak daun bawang mungkin bukan masalah hidup atau mati serta-merta, tetapi dalam jangka panjang ia membawa kepada hasil yang sia-sia seperti mengisi tempayan yang bocor di mana tulang menjadi lemah dan buah pinggang pula semakin tua. Apabila anda makan tauhu, adalah bijak untuk menggunakan hiasan lain selain daun bawang, atau jika anda mesti makan daun bawang, masaklah secara berasingan dengan masa memasak yang berbeza daripada tauhu. Tolong jangan biarkan kalsium berharga itu dicuri oleh daun bawang agar tauhu yang berkhasiat seperti ubat yang anda ambil tidak menjadi sia-sia. Tulang dan buah pinggang anda sangat memerlukan setiap titis kalsium itu. Baiklah, sekarang saya akan mendedahkan kombinasi tidak serasi ketiga yang jauh lebih berbahaya daripada bayam atau daun bawang dan secara langsung mengancam nyawa anda. Terutamanya jika anda mengambil ubat tekanan darah tinggi atau jika muka, tangan dan kaki anda bengkak apabila bangun pagi, anda perlu mendengar apa yang akan saya katakan ini dengan sepenuh hati. Biasanya, bagaimana anda makan tauhu? Oleh kerana tauhu mempunyai rasa yang tawar dan hambar, kebanyakannya anda akan mencicahnya dalam kicap masin, berperisa atau memasaknya sebagai tauhu masak kicap yang masin.
Tabiat inilah pembunuh senyap yang merendam buah pinggang anda dalam air garam dan membunuhnya secara perlahan-lahan. Kes Encik Ismail, seorang warga emas berusia 74 tahun yang saya rawat adalah contohnya. Encik Ismail telah menghidap tekanan darah tinggi dan kencing manis selama lebih 10 tahun dan beliau sangat terkejut apabila didiagnosis dengan bacaan buah pinggang yang semakin merosot. Jadi mulai hari itu beliau mengeluarkan semua lauk masin dan jeruk dari meja makannya dan sebaliknya mula makan tauhu tawar sebagai makanan utamanya. Setiap hidangan beliau makan seketul tauhu yang dicelur panas, jadi sesiapa sahaja akan memujinya sebagai diet yang sihat. Namun yang anehnya apabila beliau datang ke hospital 2 bulan, kemudian tekanan darahnya malah melonjak lebih tinggi dan kakinya bengkak teruk sehingga tidak lekuk apabila ditekan dengan jari. Fungsi buah pinggangnya telah menurun ke paras bahaya. Warga emas itu mengadu kepada saya dengan rasa tidak puas hati. Doktor, saya hanya makan tauhu yang direbus dalam air kosong, kenapa badan saya jadi begini, katanya sambil menepuk dada. Apabila saya bertanya secara terperinci tentang cara pemakanannya, masalahnya bukan pada tauhu tetapi pada cara beliau memakannya. Oleh kerana tauhu itu terlalu tawar, beliau meletakkan sepinggan kicap masin yang dicampur dengan banyak daun, bawang putih dan serbuk cili di atas meja untuk menambah rasa dan mencelup tauhu itu dalam-dalam ke dalam kicap sebelum memakannya. Tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah anda melihat permukaan tauhu dengan teliti? Walaupun tauhu kelihatan licin dari luar, jika dilihat di bawah mikroskop, ia mempunyai struktur seperti span dengan beribu-ribu liang halus. Apakah yang berlaku apabila tauhu yang seperti span ini dicelup ke dalam kicap? Beribu-ribu liang tauhu akan menyerap garam dari kicap dalam sekelip mata. Anda mungkin fikir anda sedang makan tauhu putih, tetapi sebenarnya ia sama seperti anda sedang mengunyah bom garam yang penuh dengan air garam. Bagi penapis, buah pinggang yang sudah usang di mamah usia garam iaitu natrium adalah seperti racun tikus. Apabila terdapat banyak natrium dalam saluran darah, fenomena osmosis menyebabkan saluran darah menarik air dari sekelilingnya tanpa had. Akibatnya jumlah darah meningkat secara mendadak dan tekanan darah melonjak seolah-olah akan pecah. Glomerulus buah pinggang tidak dapat menahan tekanan yang hebat ini dan akhirnya pecah atau tersumbat. Encik Ismail memilih tauhu untuk kesihatannya tetapi kerana tidak memahami sifatnya yang seperti span dan menambah kicap, beliau sebenarnya telah mengambil racun yang merosakkan buah pinggangnya setiap hari. Bagi mereka yang mempunyai masalah, buah pinggang gabungan tauhu dan kicap masin adalah bom jangka di atas meja makan. Namun sebenarnya sangat sukar untuk mengubah tabiat ini. Ini kerana selera telah terbiasa dengan rasa masin kicap selama berpuluh-puluh tahun dan juga kerana ramai yang hanya makan apa yang dihidangkan kerana berasa segan untuk meminta menantu atau isteri memasak kurang masin. Ada pepatah yang mengatakan, makan apa yang diberi demi keamanan rumah tangga. Namun tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan soal adab tetapi soal kelangsungan hidup. Di sini saya ingin mencadangkan satu cara penyelesaian yang sangat bijak kepada anda. Jangan pergi kepada isteri atau menantu anda yang sedang memasak sekarang dan membebel atau mengkritik mereka kerana memasak terlalu masin. Sebaliknya, kongsi video yang sedang anda tonton ini secara senyap dengan menekan butang kongsi dan hantarkannya kepada mereka melalui WhatsApp. Menunjukkan video yang diterangkan oleh saya seorang doktor adalah cara yang paling pasti dan bijak untuk mengurangkan kemasinan di meja makan tanpa perlu bermasam muka. Jika keluarga anda mengambil berat tentang kesihatan ayah atau ibu mereka, mereka akan segera membuang piring kicap di sebelah tauhu mulai makan malam ini. Satu perkongsian kecil anda akan mengurangkan beban isteri anda dan pada masa yang sama menjadi perisai paling kukuh untuk menyelamatkan buah pinggang anda. Kini tiba masanya untuk menenangkan lidah dan buah pinggang anda dengan rasa asli tauhu yang berkrim, bukannya rasa masin kicap. Baiklah, setelah anda membuang piring kicap, mari kita kembali ke peringkat sebelum memasak tauhu, iaitu saat ia diletakkan di atas papan pemotong. Adakah anda membuka pek tauhu yang dibeli dari pasar raya, membilasnya ala kadar di bawah air, mengalir dan terus memotongnya untuk dimasukkan ke dalam masakan atau dimakan mentah? Jika ya, maka selama ini anda bukan sahaja makan tauhu tetapi juga mengambil pelbagai bahan tambahan yang digunakan semasa pembuatan tauhu. Apabila tauhu dihasilkan secara besar-besaran di kilang bahan kimia seperti ejen antui ditambah untuk mengelakkan air soya melimpah, ejen pembeku ditambah untuk memejalkan tauhu dan ia dibungkus dalam air pengawet untuk memanjangkan jangka hayatnya.
Walaupun ia adalah bahan tambahan yang selamat dan diluluskan di bawah Undang-Undang Kebersihan Makanan bagi buah pinggang mereka yang berusia 60-an ke atas dengan keupayaan detoksifikasi yang menurun bahan kimia halus ini, pun menjadi kerja tambahan yang tidak perlu ditapis. Oleh itu, mulai hari ini sebelum memasak tauhu, anda mesti melalui proses mencuci yang akan saya ajarkan ini walaupun ia mungkin sedikit leceh. Caranya sangat mudah. Isikan periuk dengan air secukupnya, didihkan, kemudian masukkan tauhu secara keseluruhan dan celur selama 2 minit sahaja. Ini dipanggil mencelur dalam istilah profesional dan tempoh 2 minit yang singkat ini akan menghasilkan keajaiban. Air panas akan meresap jauh ke dalam tauhu dan melarutkan lebih daripada 80% sisa ejen pembeku bahan yang memberikan rasa pahit dan bahan pengawet dari dalam bungkusan. Prinsipnya sama seperti bagaimana kotoran hilang apabila pakaian direbus. Tauhu yang telah direbus kali ini akan kehilangan rasa sampingannya, menjadikan rasa asli kacang soya lebih kaya dan teksturnya menjadi lebih kenyal. Ia tidak berakhir di situ. Jangan makan tauhu yang telah dicelur itu serta-merta, tetapi rendamkannya dalam air sejuk selama kira-kira 10 minit untuk menyejukkannya. Dengan cara ini, isi tauhu akan menjadi lebih pejal supaya tidak mudah hancur semasa dimasak dan sisa natrium serta kalium yang halus pun akan keluar ke dalam air, menjadikannya dalam keadaan yang paling selesa untuk buah pinggang. Tuan-tuan dan puan-puan, sejujurnya ramai di antara anda yang baru pertama kali mendengar hari ini bahawa tauhu perlu dicuci sebelum dimakan. Bukan. Kebanyakan suri rumah pun hanya membilasnya dan tidak terfikir untuk merebusnya. Seperti ini untuk membuang toksin. Ilmu dapur yang berharga ini adalah rahsia saya sendiri yang jarang diberitahu oleh ahli farmasi atau chef. Jika maklumat ini membuatkan anda terpegun dan jika anda ingin terus menerima rahsia kesihatan sebenar di luar hospital yang tidak diketahui orang lain seperti ini, sila tekan butang langgan yang berwarna merah sekarang. Juga, butang langganan yang anda tekan adalah pendorong terbesar bagi saya untuk berkongsi pengetahuan yang saya kaji semalaman ini dengan lebih ramai orang. Ia tidak memerlukan sebarang kos, jadi sila tekan dengan selesa dan dapatkan ilmu kesihatan yang boleh anda gunakan seumur hidup. Baiklah, tauhu yang telah dibersihkan ini, siapakah yang harus ditemuinya untuk menjadi ubat berkhasiat yang menyembuhkan buah pinggang? Saya akan perkenalkan pasangan terbaik pertama yang akan mengisi semula nutrien yang hilang dari tauhu yang telah dibersihkan dan juga menyingkirkan toksin buah pinggang, iaitu rumpai laut seperti wakame dan kombu yang digelar herba keabadian laut. Sebagai rakyat Malaysia, kita mungkin tidak sering makan sup rumpai laut dan tauhu juga merupakan tetamu tetap di meja makan kita, tetapi secara mengejutkan tidak ramai yang memasak kedua-duanya dalam satu periuk. Ini kerana kebanyakan orang berpendapat sup rumpai laut hanya sedap jika dimasak dengan daging lembu. Namun mulai hari ini, bagi mereka yang mempunyai buah pinggang yang lemah, tauhu mesti dimasukkan ke dalam sup rumpai laut menggantikan daging lembu. Sebabnya ialah rumpai laut dapat melengkapkan satu kelemahan yang sangat ketara pada tauhu dengan sempurna. Tauhu mengandungi bahan yang sangat baik dipanggil saponin yang mempunyai kesan anti-kanser yang hebat dan membersihkan saluran darah. Walau bagaimanapun, saponin ini mempunyai satu kesan sampingan yang kurang menyenangkan, iaitu ia menyingkirkan iodin mineral penting yang mengawal metabolisme badan kita keluar dari badan. Apabila iodin bahan mentah untuk hormon tiroid menjadi tidak mencukupi, fungsi tiroid akan menurun menyebabkan metabolisme seluruh badan menjadi perlahan. Dan ini seterusnya mengurangkan aliran darah ke buah pinggang menyebabkan ia menjadi sakit. Pada ketika ini, apabila raja iodin iaitu rumpai laut seperti wakame dan kombu muncul, keadaan akan berubah sepenuhnya. Iodin yang banyak dalam rumpai laut akan segera mengisi semula iodin yang hilang akibat tauhu melindungi tiroid dan hasilnya mewujudkan persekitaran di mana buah pinggang boleh bekerja dengan kuat. Apa yang lebih menakjubkan ialah keupayaan asid alginik komponen lendir melekit dalam rumpai laut. Asid alginik ini bertindak sebagai penyah toksin, semula jadi melekat pada logam berat halus dan bahan buangan yang melekat pada penapis buah pinggang seperti magnet dan menariknya keluar dari badan. Saya ingin berkongsi kes Puan Fatimah, seorang warga emas berusia 65 tahun yang saya rawat. Puan Fatimah telah didiagnosis dengan penyakit buah pinggang kronik tahap 3 dan takut untuk mengambil protein sehingga beliau mengelakkan tauhu. Kerana tidak makan daging dan tauhu, tenaganya merosot sehingga sukar untuk berjalan.
saya menetapkan sup tauhu rumpai laut tanpa daging lembu 3 kali seminggu untuk Puan Fatimah. Apa yang penting di sini ialah kaedah memasaknya. Mengikut preskripsi saya, Puan Fatimah menumis rumpai laut yang telah direndam dalam sedikit minyak perila, bukan minyak bijan, di dalam periuk, kemudian menambah air, dan apabila mendidih, beliau memasukkan tauhu yang telah dicelur dan dipotong dadu. Beliau menggunakan sedikit sahaja kicap cair untuk perasa menjadikannya tawar. Tanpa komponen fosforus dari daging lembu, ia tidak membebankan buah pinggang, dan sinergi antara protein tauhu dan tindakan detoksifikasi rumpai laut menyebabkan paras kreatinin Puan Fatimah kembali ke julat yang stabil secara menakjubkan. Dalam ujian 2 bulan kemudian, warga emas itu kini telah kembali bertenaga sehingga beliau berkata beliau tidak boleh makan tanpa sup tauhu rumpai lautnya. Anda juga malam ini, daripada membeli ubat herba yang mahal, pergilah ke pasar raya dan beli sebungkus rumpai laut dan seketul tauhu yang hanya berharga beberapa ringgit. Semangkuk hidangan ringkas itu akan membersihkan dan menghidupkan semula buah pinggang anda. Jika anda telah membersihkan buah pinggang anda dengan rumpai laut, kini tiba masanya untuk bertemu dengan pasangan ajaib kedua yang akan mengisi ruang kosong itu dengan otot yang kuat dan tenaga baru, iaitu telur lambang makanan lengkap dan tomato permata merah. Salah satu perkara yang paling menyedihkan apabila saya berjumpa dengan warga emas di klinik ialah mereka tidak makan daging. Ramai yang mengelakkan daging dan hanya makan sayur-sayuran kerana bimbang sisa protein akan terkumpul di buah pinggang atau kerana ia sukar dihadam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda bahawa apabila anda kehilangan otot akibat penuaan iaitu sarkopenia, ia sebenarnya adalah jalan pintas untuk merosakkan buah pinggang. Otot adalah tonggak yang mengawal gula darah badan kita dan menyokong buah pinggang. Dan jika tonggak ini hilang, buah pinggang terpaksa menanggung semua beban sendirian. Pada ketika ini, kombinasi terbaik yang tidak membebankan buah pinggang tetapi dapat mengekalkan otot yang semakin berkurangan dan juga menjaga tulang ialah dengan memakan tauhu, telur dan tomato bersama-sama. Pertama, saya akan terangkan apa yang berlaku apabila telur bertemu dengan tauhu. Tauhu kaya dengan kalsium, tetapi malangnya kalsium ini tidak mudah diserap oleh badan kita dengan sendirinya. Pada ketika ini, vitamin D yang banyak terdapat dalam kuning telur masuk ke dalam badan kita dan bertindak sebagai pengangkut yang sangat baik membawa kalsium dari tauhu ke dalam tulang. Selain itu, protein dalam telur mempunyai nilai biologi yang tinggi. Jadi walaupun dalam jumlah yang sedikit, ia dapat membekalkan semua asid amino penting yang diperlukan oleh badan kita, dengan itu menghalang kehilangan otot dengan sempurna. Walaupun tidak makan daging. Jika tomato ditambah, ia menjadi lebih sempurna. Bahan yang dipanggil lycopene yang memberikan warna merah kepada tomato adalah antioksidan yang sangat kuat yang menghalang pengoksidaan sel buah pinggang dan melegakan keradangan. Terutamanya bagi mereka yang mempunyai buah pinggang yang lemah, paras keradangan kronik seringkali tinggi dan tomato bertindak sebagai ahli bomba yang memadamkan api ini. Sesetengah orang bimbang tentang kalium dalam tomato, tetapi jika anda memasaknya dengan tauhu dan telur dalam minyak paras, kalium dapat dikawal, manakala kadar penyerapan lycopene meningkat lebih daripada 5 kali ganda berbanding memakannya mentah. Jadi, apakah cara terbaik untuk memakan ketiga-tiga bahan ini? Saya mengesyorkan kepada pesakit saya hidangan tauhu, telur dan tomato tumis yang boleh dimakan sebagai hidangan utama menggantikan nasi. Cara membuatnya lebih mudah daripada memasak mi segera. Panaskan minyak zaitun atau minyak perila dalam kuali dan tumis tauhu yang telah dilenyik dan tomato yang telah dipotong terlebih dahulu. Apabila tomato mula lembut, masukkan telur yang telah dipukul dan gaul rata seperti membuat telur hancur. Gunakan sedikit sahaja air udang geragau, cincaluk atau belacan sebagai ganti garam untuk menambah rasa umami. Satu hidangan yang dibuat seperti ini sangat mudah dihadam, tidak membebankan perut dan tidak mengganggu buah pinggang sepanjang malam sambil memberikan tenaga yang melimpah pada keesokan paginya. Anda akan merasa kenyang walaupun tanpa makan nasi, dan yang paling penting, selepas memakannya selama seminggu sahaja anda akan merasakan badan anda ringan seperti bulu apabila bangun pagi. Ramai orang mengambil suplemen mahal atau membeli produk kesihatan yang tidak diketahui dari luar negara untuk menyembuhkan buah pinggang mereka. Tetapi sebagai seorang doktor, saya ingin menegaskan dengan jelas, tuan-tuan dan puan-puan, tolong jangan percaya pada ubat ajaib atau kaedah yang tidak berasas. Sebaliknya, percayalah pada ilmu dan sains yang pasti di atas meja makan anda. Tanpa membelanjakan wang yang banyak, cuba amalkan hidangan tauhu telur dan tomato tumis yang saya ajarkan hari ini hanya 3 kali seminggu.
Jika anda mengamalkannya secara konsisten, anda tidak perlu lagi datang ke hospital untuk berjumpa doktor seperti saya. Kesihatan anda bukanlah burung biru yang jauh, tetapi sudah sedia ada di dalam peti sejuk dapur anda. Sekarang sebagai penutup, saya akan bercakap tentang perubahan terhebat yang boleh berlaku di meja sarapan anda untuk memulakan hari. Kisah Encik Ibrahim, seorang warga emas berusia 70 tahun yang datang berjumpa saya, mungkin menjadi kisah anda esok. Warga emas ini terpaksa bangun lebih daripada 5 kali setiap malam kerana perlu membuang air kecil dan akibatnya beliau sentiasa letih. Ini kerana buah pinggangnya telah kehilangan keupayaan untuk memekatkan air kencing. Hospital memberinya ubat mengatakan ia adalah fenomena penuaan, tetapi beliau menderita akibat kesan sampingan seperti mulut kering dan kekurangan tenaga. Perkara pertama yang dilakukan oleh warga emas itu di rumah ialah dengan beraninya membuang botol kicap masin di dalam peti sejuk ke dalam tong sampah. Dan beliau mengisi ruang kosong itu dengan minyak perila yang digelar minyak zaitun versi Asia dan biji-bijian panggang. Anda mungkin berkata, apa rasanya makan tauhu tanpa rasa masin kicap? Tetapi itu kerana lidah anda telah ketagih dengan garam. Setiap pagi, Encik Ibrahim menuangkan sesudu besar minyak perila keemasan di atas tauhu yang dikukus panas dan menaburkan biji-bijian yang wangi dengan banyak di atasnya sebelum makan. Lain, apakah keajaiban yang dicipta oleh perubahan mudah ini? Minyak perila mengandungi lebih daripada 60% asid lemak omega, 3 tumbuhan yang merupakan peratusan tertinggi di antara minyak tumbuhan yang wujud di alam semula. Jadi, komponen omega 3 ini bertindak sebagai pelincir berkualiti tinggi yang melembutkan saluran darah mikro buah pinggang yang semakin mengeras. Apabila saluran darah menjadi lembut, peredaran darah menjadi lancar dan buah pinggang akhirnya dapat bernafas. Selain itu, zinc dan sesamin yang terkandung dalam biji-bijian yang ditaburkan bersama bertindak sebagai perisai kuat yang menghalang penuaan buah pinggang. Selepas mengamalkan cara ini selama 3 bulan sahaja, warga emas itu datang berjumpa saya dengan wajah yang ceria. Doktor, sekarang saya tidur lena sepanjang malam tanpa bangun sekalipun dan buih yang banyak dalam air kencing saya telah hilang sepenuhnya, katanya. Nokturia yang tidak dapat diatasi dengan ubat telah diselesaikan dengan hanya menukar satu perasa di atas meja makan. Ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil yang sangat wajar dan saintifik yang berlaku kerana minyak dan garam yang tidak baik telah dibuang dan tempatnya diisi dengan minyak baik yang menyihatkan saluran darah. Anda juga mulakan amalan ini esok pagi apabila aroma wangi minyak perila dan rasa lemak biji-bijian memenuhi mulut anda, menggantikan rasa masin kicap, setiap sel buah pinggang anda akan menari kegembiraan. Ini bukan makanan kesihatan yang dimakan secara paksa. Tauhu kukus dengan minyak perila ini yang lazat lembut dan mudah ditelan akan mengembalikan masa buah pinggang anda ke 10 tahun yang lalu. Sekarang anda telah faham sepenuhnya bagaimana tauhu boleh menjadi racun dan bagaimana ia boleh menjadi ubat bergantung pada cara anda memakannya. Kini kita telah sampai ke penghujung perjalanan panjang kita mengenai tauhu. Kisah-kisah yang saya kongsikan dengan anda hari ini bukanlah senarai diet mechanical semata-mata tentang apa yang tidak boleh dimakan dan apa yang perlu dimakan. Ia adalah kisah tentang sikap hidup yang paling bijak untuk melindungi buah pinggang talian hayat berharga badan kita dan merancang hari tua yang tenang. Hari ini kita telah menyaksikan 2 wajah tauhu yang menakjubkan bagaimana bahan makanan biasa ini boleh menjadi malaikat atau pembunuh senyap di dalam badan kita. Anda kini harus dengan beraninya menghentikan tabiat berbahaya yang menghasilkan batu. Apabila bertemu bayam, membazirkan kalsium. Apabila bertemu daun bawang dan menyeksa buah pinggang apabila bertemu kicap. Dan di tempat yang kosong itu, anda harus menanam tabiat baru untuk membersihkan toksin dengan rumpai laut, membina otot dengan telur dan tomato, dan melembutkan saluran darah dengan minyak perila. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, ada satu kebenaran yang saya pelajari selama 25 tahun bertemu pesakit. Kesihatan bukanlah matlamat besar di masa depan yang jauh, tetapi ia terletak pada sudu yang masuk ke dalam mulut saya hari ini. Jika anda hanya memahami apa yang anda pelajari hari ini dengan kepala anda dan berhenti di situ, ia hanyalah pengetahuan. Tetapi jika anda melakukan amalan kecil dengan membuang piring kicap di atas meja makan dan mengeluarkan botol minyak perila malam ini, ia akan menjadi kebijaksanaan agung yang melindungi nyawa anda. Saya percaya badan anda mempunyai kuasa yang luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kita hanya perlu memberikan panduan yang betul supaya kita tidak mengganggu kuasa itu. Akhir sekali, saya ingin membuat satu permintaan dan cadangan yang tulus kepada anda.
Sila tinggalkan 3 perkataan dalam huruf besar di ruangan komen di bawah video ini sekarang juga. Sihat 100 tahun. Ungkapan sihat 100 tahun bukanlah sekadar keinginan untuk hidup lama. Ia adalah ikrar murni anda untuk menjalani sisa hidup dengan berjalan di atas 2 kaki anda sendiri, bukan di atas katil hospital, makan dengan tangan anda sendiri. Tidak menjadi beban kepada anak-anak dan hidup sebagai orang tua yang dihormati. Setiap komen sihat 100 tahun yang anda tinggalkan menjadi isyarat berharga yang memberi saya rasa tanggungjawab untuk menyampaikan maklumat yang lebih baik. Selain itu, dengan melihat ikrar anda, orang lain juga akan mendapat semangat. Saya amat berharap masa yang dihabiskan bersama saya hari ini menjadi titik permulaan yang berharga untuk menghidupkan semula buah pinggang anda dan memutarkan kembali jam hayat anda. Jika anda mempunyai kenalan di sekeliling anda yang tidak dapat tidur lena pada waktu malam kerana buah pinggang yang lemah atau menderita akibat tabiat pemakanan yang salah, sila sampaikan video ini bersama dengan mesej sokongan yang mesra. Satu perkongsian anda mungkin menjadi tali penyelamat yang ditemui di penghujung keputusasaan bagi seseorang. Saya akan kembali dalam video seterusnya dengan maklumat kesihatan yang tepat dan penuh keikhlasan yang akan menjadikan kehidupan 100 tahun anda lebih cerah dan bertenaga. Tuan-tuan dan puan-puan, semoga anda mempunyai hari yang sihat dan bahagia dengan sentiasa menghargai badan anda. Terima kasih yang tidak terhingga.